Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara sesali pengisi majlis, Syahri, Ketua Gerak Melaka, Saudara Rashid, Saudara Ustaz Zul, Timbalan Gerak Nasional, pimpinan NGO Melaka, pimpinan parti-parti PH, PKR khususnya di Melaka, saudara yang saya muliakan, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana memungkinkan pertemuan pada malam ini. Saya harus berlaku adil untuk pertamanya menyatakan terima kasih kepada Gerak 98 Melaka di atas penganjuran yang cukup baik, terbaik yang pernah saya saksikan dalam sejarah pelancaran gerak negeri-negeri. Dulu semasa saya dan teman-teman lakukan jelajah reformasi awal tahun, di Melaka juga kita sampai betulan pada malam Sheraton. Malam orang kumpul di Sheraton, kita berkumpul di Zubaidah di Melaka, betul tak? Itu juga hebat. Dan viewers YouTube mencecah lebih hampir 400,000, antara yang viewers terbesar yang pernah kita capai di Melaka. Itu hebatnya Melaka. Memang Melaka negeri hebat. Kalau saya tengok sejarah empire-nya, tamadun Melaka ini, negeri Melaka ini bukan pusat negeri, dia pusat rantau. Melaka ini tamadun bukan sekadar negeri Melaka, bukan sekadar Malaysia, bukan sekadar persatuan tanah Melayu, tetapi rantau Nusantara. Masa serangan Portugis itu, gerombolan yang membantu mempertahankan Melaka itu datang daripada sejauh Aceh, Jepara dan kawasan-kawasan lain. Saya asli adalah juga Jepara sikit, tapi bukan di Ponorogo lah, yang untuk orang lain. Saya Jepara, banyak tokoh hebat Kartini di situ. Ada satu masjid, Masjid Kudus, antara masjid tertua di Jawa. Di mimbar masjid tersebut ada panji. Panji itu adalah panji gerombolan panglima-panglima dan wali-wali daripada Jawa, daripada Jepara, daripada Kudus, yang bertarung untuk mempertahankan Melaka dari serangan Portugis. Dan panji itu masih ada di Masjid Kudus sehingga hari ini. Itu hebatnya Melaka. Sebab itu saya dapat rasakan kehebatannya. Jelajah kita Gerak 98 ini, kita dapat rasakan kehebatannya. Sebab hebat Melaka itu. Kisah pengkhianatan pun boleh tahan juga lah. Hebat. Kitol tu datang dari Melaka. Kitol tu datang dari Melaka. Kisah pengkhianatan, semua orang tahu. Tapi yang lebih penting, saudara, untuk kita faham, bagaimana pengkhianatan itu diingati, diambil serius. Pengkhianatan itu berlaku di mana-mana. Hampir semua perjuangan itu ada pengkhianatan. Tetapi Kitol itu, cerita Kitol itu menjadi satu kisah yang dikenali ramai, yang popular. Sebab apa? Sebab tamadun hebat Melaka. Sebab kecerdasan dan ketinggian ilmu dan ketamadunan Melaka itu menyebabkan pengkhianatan itu, pengkisahan terhadap pengkhianatan itu dirakamkan dengan kisah benar si Kitol dan lebih popular daripada pengkhianatan-pengkhianatan lain. Sebab apa? Sebab tamadunnya besar. Sebab apa? Sebab Melaka itu memang hebat. Jadi tamadun hebat, pengkhianatan hebat, kisah terhadap pengkhianatan itu juga menjadi luar biasa.
Itu yang kita kena belajar. Sebab kita pun banyak pengkhianatan sekarang. Tetapi kita kena belajar daripada episod kita. Kita kena belajar dengan apa yang berlaku kepada sekitar. Apa yang kelompok-kelompok tamadun hebat Melaka ini perlakukan terhadap pengkhianatan sekitar itu, sehingga dia menjadi popular hingga hari ini. Dia menjadi rujukan sehingga hari ini. Melaka menjadi rujukan bukan sekadar negeri, rantau. Kisah pengkhianatan kita itu juga menjadi rujukan yang popular. Sebab apa? Sebab tamadunnya. Sebab komitmen Melaka itu yang luar biasa. Ini kita kena belajar, saudara. Sebab pengkhianatan hari ini bukan lagi kita. Saya tak mau cerita pasal kita. Saya tidak mau sabitkan kita. Kita sudah lama pergi. Yang kita mau sabitkan pengkhianat sekarang. Pengkhianat sekarang namanya bukan kita. Namanya Muhammad Azmin Ali. Kita sebut terang-terang Azmin Ali. Orang lain tak nak sebut, saya beritahu kita Gerak 98, kita sebut terang-terang. Sebab apa? Sebab kita punya tamadun tinggi. Kita punya komitmen tinggi. Kita punya angkat semangat daripada ketamadunan, kehebatan Melaka itu. Kita mau ajar pengkhianat sekitar, kita mau ajar sekarang pengkhianat yang bernama Azmin Ali. Kita mau ajar betul-betul. Ini semangatnya. Jauh daripada Gerak 98. Kalau di tempat lain saya bicarakan dulu tentang persoalan Gerak 98. Mengapa kita bina Gerak 98. Ini gerak adalah entiti pertama dalam reformasi. Semenjak reformasi berlaku 2 September 98, 20 September Anwar Ibrahim ditangkap, 27 September gerak ditubuhkan. Gerak adalah entiti pertama gerakan reformasi. Selepas itu barulah ada Adil, barulah ada Parti Keadilan Nasional, dan sekarang Rakyat dan sebagainya. Gerak entiti pertama ditubuhkan hanya 7 hari selepas Anwar Ibrahim masuk dalam penjara. 7 hari ditubuhkan oleh pemimpin-pemimpin besar pada masa itu. Faldil Nur, Presiden PAS pada masa itu. Presiden PAS yang macam tu lah. Sekarang pun ada Presiden PAS juga, jenis lain. Faldil Nur, Presiden PAS, dia bangkitkan semangat rakyat. Dia rangkul, dia presiden, dia pengurusi pertama Gerak 98, Gerakan Keadilan Rakyat tahun 98. Dipelopori oleh Presiden PAS yang memperjuangkan kelompok yang dizalimi, yang bersama dengan rakyat. Bukan macam Presiden PAS sekarang. Dia bersama dengan Perdana Menteri. Najib Perdana Menteri sokong. Kes 1MDB pun, 1MDB pun ada, yang kita bagi tahu, tutup mata. Mahathir Perdana Menteri sokong usul undi percaya Mahathir. Muhyiddin Perdana Menteri sokong Muhyiddin, usul undi percaya Muhyiddin. Nampak beza? Presiden PAS dulu tahun 98 dia merangkul semangat rakyat. Presiden PAS sekarang dia rangkul semua Perdana Menteri. Itu jadi melelong sekarang. Orang bertanya Malaysia memang betul. Memang betul. Presiden Parti Islam yang sepatutnya ke hadapan, yang lebih faham. Apabila Khalifah Abu Bakar menyebut dalam khutbah pertama dia menjadi pemimpin, yang paling dekat pada aku sebagai khalifah adalah yang paling lemah di kalangan kamu. Yang paling kuat di kalangan kamu, yang kaya di kalangan kamu, yang paling jauh daripada aku. Itu semangatnya. Itu yang dirangkul oleh Faldil Nur. Sebab itu semangat itu boleh menggarap satu gagasan perubahan yang paling besar semenjak merdeka, saudara. Tahun 98, 27 September tahun 1998 digarapkan Faldil Nurnya, Hussein Ali-nya Parti Rakyat, ya, Chen Man-Hin-nya Lim Kit Siang di AP, Wan Azizah yang pada masa itu belum ada parti. Ya, baru saja seminggu dua jadi isteri timbalan Perdana Menteri. Tiba-tiba tak ada apa. Ya, timbalan Perdana Menteri cuma merengkok masuk penjara. Bukan masuk je, kena tumbuk lagi. Dengan mata lebam lagi. Tetapi inilah dengan beberapa NGO lain, mereka mampu untuk membina satu gagasan yang paling besar sejak merdeka, namanya Gerak tahun 1998. Sebab apa? Ya, sebab jelas. Tak ada percaturan. Ya, tak ada banyak kepentingan dan percaturan. Mereka bina dalam tempoh 7 hari. Semangat itulah yang kita mau garap. Sebab itu saya dan rakan-rakan, ya,
kawan-kawan sebenarnya yang bagi. Saya ni juru cakapnya. Tapi ramai sebenarnya kawan-kawan. Ya, yang dalam dewan, yang di luar dewan, yang dengar sekarang, yang live, saya tahu ramai yang bagi mesej kepada saya. Untuk saya sebut, untuk saya garap balik. Semangat 98. Mereka inilah pejuang-pejuang tulen. Mereka inilah yang banyak berkorban. Ini hari raya korban dekat ni. Ni awal Zulhijjah. Ya, hari-hari barakah. Ini pengorbanan mereka yang luar biasa. Ramai di kalangan mereka bagi mesej pada saya, bangkitkan ya, semangat pengorbanan, semangat jiwa besar, semangat keberanian luar biasa yang tunjukkan. Dan mereka ini hampir hilang segalanya. Ada yang hilang kerja. Syarif salah seorang lah. Lu kena pecat ni. Awal 98, 99 kerja hilang. Dah ramai di kalangan kita. Hilang ke tempat kerja, masuk lock up, keluar lock up, kan? Macam-macam. Ya. Kena tukar tempat kerja yang cikgu tu, macam-macam. Yang pengorbanan mereka atas semangat mereka tahun 98. Hari ini lebih 20 tahun mereka bagi mesej pada saya, ya, untuk garap kekuatan ini. Sebab apa? Sebab kita perlukan semangat itu. Sama seperti mana yang saya sebutkan tadi. Ya. Kisah si Kitol itu bagaimana, bukan kisahnya, bukan si Kitolnya. Kita tidak ada si Kitol sekarang, kita ada si Azmin. Kita mau, kalau kita betul-betul punya tamadun, kalau kita betul-betul punya serius, kalau kita betul-betul punya semangat 98, ya, yang berjuang mempertahankan rakyat, menegakkan keadilan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ya, itu yang kita sebut, ya, ayat Quran. Jangan kamu cenderung dengan orang buat zalim. Ya, kita pertahankan orang yang dizalimi, kita lawan kelompok-kelompok ini. Kalau kita pegang semangat itu, saudara, kita tak bagi ruang. Bagaimana si Kitol itu dihentam habis-habisan oleh tamadun Melaka dan empire Melaka, sehingga dia menjadi rujukan zaman berzaman. Saya bagi komitmen, saudara, Gerak 98, kita akan kejar habis-habisan si Kitol moden yang bernama Azmin Ali ini. Kita tak bagi ruang. Sebab kita orang yang punya tamadun, kita orang yang punya conscience. Kita tak boleh benarkan apa yang dia lakukan ini bukan soal peribadi, bukan soal antara kita dan dia. Ini soal rakyat. Ini soal menjatuhkan sebuah kerajaan. Ini soal memberikan kuasa balik kepada kelompok yang dah hilang kuasa, yang korup, yang kleptokrat, yang telah bunggah harta kekayaan, yang hidupnya budaya politik mereka adalah memunggah harta kekayaan, ya, yang menyanggah ayat Quran, kala yakuna dulatal bainal aghniya minkum. Itu disanggah. Jangan kamu biarkan harta itu berlegar-legar di kalangan orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya di kalangan kamu. Kelompok ini, saudara, kelompok UMNO ini, ya, UMNO yang pada tahun itu, ya, yang kita jatuhkan, yang kita tumbangkan oleh rakyat pada PRU 14. UMNO juga ada episod, saya nak bagi tahu. Sebab ni Melaka, sejarah kita kena betul. Ada yang UMNO yang awal, yang asal. Itu betul. Tetapi UMNO yang ditumbangkan pada PRU 14 adalah UMNO yang bobrok. UMNO yang ini, yang mewarisi, yang menyanggah apa yang disebut dalam surah ayat Al-Quran, surah Al-Hajj itu. Jatuh dia, saudara. Tumbang dia. Macam-macam lah analisa. Kan? Rakyat, kebangkitan rakyat, dan bagi kita ini kuasa Allah SWT. Tumbang, selamatkan kita, selamatkan tamadun kita daripada terus hancur. Karena kalau ikut Ibn Khaldun, antara tanda-tanda kejatuhan tamadun itu ialah apabila pemimpin-pemimpinnya bekerja-kerja dengan kemewahan. Ini kata Ibn Khaldun. 500, 600, 700 tahun dah, seorang tokoh sosiologis yang terkenal, yang dikenal dan menjadi rujukan juga. Macam mana Melaka dan Kitol, kisah Kitol ini menjadi rujukan rantau Nusantara, kisah Ibn Khaldun itu menjadi rujukan dunia. Pengamatan Ibn Khaldun menjadi rujukan dunia, timur dan barat. Sehingga sekarang Ibn Khaldun kata, nak tahu tamadun itu jatuh tak jatuh apabila pemimpinnya hidup bermewah-mewah. Itu berlaku. Nampak jelas, kita nampak terang-terang. Ada isteri, Perdana Menteri. Ada isteri beli handbag. Biasa perempuan suka handbag, kan? 1-2 tak apa lah, beratus. 1,000-2,000 tak apa lah, ni puluh ribu juta. Bukan puluh juta, 100 juta.
Ini saya bukan tahu, masuk mahkamah. Baru ni dia boleh pergi mahkamah, dia kata dia boleh komplain pula, suruh lawyer dia komplain kepada mahkamah, kata beritahu mahkamah handbag yang dirampas oleh pihak berkuasa itu, yang disimpan di store, telah dirosakkan oleh pihak polis dan handbagnya bernilai ratusan juta. Nah, ini isteri Perdana Menteri yang dah dijatuhkan, yang kalau tak kejar dengan kemewahan apa dia? Ini manifestasi apa? Jelas. Tak malu pula. Tak ada segan silu. Boleh pergi mahkamah bagi tahu. Handbag saya ratus juta nilainya telah diconteng dengan marker pen yang tak boleh dihilangkan. Boleh bawa. Ini bangsa kita. Ini pemimpin. Ini isteri pemimpin kita. Ini jelas petunjuk. Seperti yang sebut Ibn Khaldun, petunjuk-petunjuk tumbang jatuh. Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan rakyat, tumbangkan mereka. Jatuh Perdana Menteri ini, saudara. Jatuh, walaupun Perdana Menteri ramai tak sangka. Yang kita pun tak sangka menang, yang dia pun tak sangka kalah. Tapi kuasa Allah Ta'ala, jatuh dia. Tetapi yang kita tak boleh maafkan, lepas jatuh, lepas tumbang, kita ada si kitol yang khianat dan bagi-bagi balik kuasa kepada orang yang tumbang, orang yang korup, yang hidup dengan bermewahan, yang menjatuhkan tamadun ini, yang telah hilang kuasa, dibagi balik kuasa. Ini kita tidak boleh maafkan, saudara. Ini lagi teruk daripada kita. Ini lagi teruk daripada situ. Sebab itu kita ambil serius. Gerak 98 kita ambil serius. Kitol moden ini, Azmin Ali ini, kita memang kejar. Kita tak bagi ruang sama sekali. Kita ambil serius. Kerana bagi saya sebut tadi, ini bukan persoalan personal. Ini persoalan prinsip. Kita mesti ambil serius. Kita kena pengkesahan Azmin Ali ini mesti sama. Malah lebih lagi. Zaman berzaman. Sama seperti yang kisah segitu. Sebab pengkhianatan ini tak boleh dibiarkan pergi begitu saja. Kita kena ambil serius, saudara. Orang lain tak mau ambil, gerak 98. Ambil tanggungjawab itu. Sebab itu kita bagi tahu, di mana pun dia berada, di mana pun dia akan bertanding, kita akan kejar dia. Ada kata, dia nak sampai Melaka. Tak apa. Tak apa. Gombak ke, Melaka ke, mana pun, kita ini komitmen gerak 98, kita akan kejar dan ganyang dia habis-habisan. Tak ada orang lain sanggup lawan. Saya sebagai ketua gerak, saya sendiri sedia berdepan dengan Azmin Ali. Ini komitmen saya. Sebab apa? Sebab kita kena serius. Kerana kita ada tamadun. Kerana kita mahu dikenali sebagai bangsa yang bertamadun. Ada maruah. Ada prinsip. Kalau orang yang khianat macam ni kita biarkan, kita boleh maafkan, kita boleh lupakan, boleh angkat pula lagi, kita akan dikenang, saudara, bukan sebagai bangsa yang bertamadun. Sebab itu kita tak boleh bagi ruang sama sekali. Dan apatah lagi kita tahu, ianya bukan soal politik semata-mata. Ia membabitkan jenayah. Ia membabitkan jenayah. Antara sebab yang dia lacurkan kuasa, sanggup bersekongkol dengan kelompok yang dia jatuhkan, sanggup khianat kepada bos dia, sanggup khianat pada parti dia, sanggup khianat pada kerajaan. Reformasi. Ada orang kata saya pun dulu pernah masuk juga. Ya betul. Saya masuk tapi UMNO pada masa itu berkuasa. Saya ada ruang untuk lakukan perubahan. Saya dijemput untuk lakukan perubahan. Pak Allah masa itu nak ubah BPR kepada SPRM. Saya ambil sebab itu. Saya betul, saya tinggalkan parti, tapi saya tak pernah tinggalkan semangat dan prinsip reformasi. Saya hanya masuk bila ada ruang untuk lakukan perubahan. Tanya pegawai-pegawai SPRM. Daripada Tan Sri Abu Kasim, Datuk Sukri, sekarang Datuk Sri Azam, saya bekerja kuat, rapat dengan mereka untuk gobal dan robah SPRM. Tapi bila sampai masa tak betul, 1MDB, SRC International, saya letak jawatan. Saya tak tunggu. Saya hilang pekerjaan. Sebab apa? Sebab kita pertahankan reformasi. Kita bersama mereka untuk lakukan perubahan. Tak betul, kita tarik bersama-sama dengan teman-teman, kita tarik kuasa yang mereka ada. Bukan seperti yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka bagi kuasa. Kuasa itu sudah tak ada. Mereka sudah jatuh, mereka sudah tumbang.
kerana khianat, kerana cita-cita politik, dan yang paling penting saudara, kerana jenayah jijik. Kes video, sekejap kabur, sekejap jelas, lepas tu kabur balik. Sebab itu dia sanggup lacurkan. Kita tak boleh. Saya tak mau sebut pasal bab-bab peribadi, tapi dari segi prinsip jenayah, kita tak boleh kompromi. Apa jadi pada kes itu? Apa jadi pada kes itu? Apakah kita mau dikenang sebagai satu bangsa yang membiarkan orang besar lakukan jenayah lepas bebas? Apakah kita lupa peringatan Rasulullah SAW dalam kes Fatimah Al-Makhzumiyah, seorang orang bangsawan yang ditangkap kerana mencuri Baitul Mal? Nabi bersumpah atas nama anaknya Fatimah, kalau anakku sendiri pun mencuri akan kupotong tangannya. Dan dia sambung saudara, jangan kamu jadi seperti bangsa Bani Israel yang mana orang besar, orang kaya lakukan jenayah itu lepas bebas. Orang kecil lakukan jenayah ditangkap. Sebab itu disumpah, selepas itu baru dia sumpah, demi Allah, kalau anakku sendiri Fatimah mencuri akan kupotong tangan. Banyak orang tahu yang tanggung, orang tak ingat, ataupun ustaz tak mau ingatkan bab awal itu penting. Peringatan Rasulullah SAW sendiri, jangan kamu biarkan, jangan kamu ikut Israel. Israel tu adik-adik Yahudi ya. Kita kalau bab Yahudi ni kokok cukup. Tapi kita ikut Yahudi. Nabi kata jangan ikut, sebab Yahudi ni orang kaya, orang besar, orang berpengaruh, laku jenayah lepas bebas. Orang kecil tangkap. Kita dalam kes Azmin Ali, ni orang besar. Kes video jelas, jadi kamu cuba dia orang kecil. Banyak orang kecil yang lebih jauh video, yang lebih kabur video dapat tangkap. Boleh pula cam. Bila tangkap orang besar, kabur. Apa kita tak ikut cerita Bani Israel? Kes lepas. Dan kerana nak lepas kes itu, dia lacur kuasa, tumbang kerajaan reformasi, megana seluruh rakyat, hanya kerana jenayah yang dilakukan oleh orang besar yang kita biarkan. Saudara, mana kes itu? Okey, katakan kamu tak ada kes. Kalau tak ada kes, mengapa tak saman Haziq? Haziq ini dia kata dia dalam tu. Sekarang Azmin kata dia bukan dalam tu. Tanya polis, kabur. Sekarang kalau tak saman, kalau Azmin lepas, Azmin betul, Haziq tak betul. Mengapa Haziq tak disaman? Betul. Haziq kata iya, Azmin kata bukan. Kalau Azmin yang betul, mesti Haziq yang salah. Kalau Azmin lepas, mesti Haziq kena saman. Dia tak boleh dua-dua tak kena saman. Sebab Haziq cakap A, Azmin cakap B. Haziq kata iya, Azmin kata tidak. Tak boleh dua-dua lepas. Satu selepas, satu mesti tak lepas. Mesti satu kena saman. Mengapa persoalan sekarang tak ada yang kena saman? Yang mengaku pun tak kena saman, yang tak mengaku pun tak kena saman. Jadi mana undang-undang? Mana undang-undang? Dibiarkan, dipadamkan saja. Saya nak tanya Ketua Polis Negara. Kita tak payah tanya Ketua Polis Melaka ke Ketua CBD sini. Ketua Polis banyak kat belakang. Tak apa. Ambil catatan. Saya nak tanya Ketua Polis Negara. Saya kenal ni Tan Sri Hamid Badun. Dulu sama-sama lawan Najib, masa Najib kes 1MDB dulu. Saya hormat dia. Dia orang ada prinsip. Tapi mana prinsip sekarang? Ini prinsip penting. Ini membabitkan orang besar. Ini membabitkan penglibatan dia, meruntuhkan sebuah kerajaan. Ini mesti diperhalusi. Ada pertanggungjawaban. Kita tuntut pertanggungjawaban. Gerak 98 tuntut pertanggungjawaban. Mesti ada tindakan. Tak boleh biarkan macam tu. Kita nak jadi bangsa apa? Rasulullah dah sebut sekali sendiri. Tak boleh jadi bangsa orang besar lepas bebas. Orang kecil kena tangkap. Ini tak boleh. Sebab itu saya nak bagi tahu, ini prinsip gerak. Ya, orang kata gerak keras. Memang kita keras. Memang kita mengambil sikap keras. Kita mengambil jalur keras. Tak apalah orang lain ada cara mereka masing-masing. Ada perkiraan, kecantoran politik mereka masing-masing. Ada yang juga bersama kita, ada caranya. Tetapi gerak 98 kita mengambil jalur keras.
Saya mengajak teman-teman yang pernah berjuang bersama saya, berkorban habis-habisan, kali ini terus kita berjuang dan lebih keras. Sebab pengkhianatan itu lebih jelas. Sebab apa? Sebab dukungan rakyat itu juga jelas. Pengkhianatan terhadap rakyat itu juga jelas. Kita mesti lebih jelas. Kita mesti lebih keras. Orang lain sipi-sipi, orang lain kabur-kabur, orang lain pukul sikit-sikit. Saya mau gerak 98 yang bersama dengan saya seluruh negara, terutamanya di Melaka, negeri hang tuah, negeri hang jebat ini, untuk bersama-sama keras lawan habis-habis. Ini prinsip kita. Nah, itu satu. Ada satu lagi watak dia. Dia penolong pembantu drama jahat ni. Pelakon utama dia Azmin Ali. Membantu dia Hishamuddin Hussein On. Kita gerak, kita sebut nama. Tak setuju, dia boleh lawan kita. Hishamuddin Hussein On. Dia ni siapa? 98, dia ketua pemuda UMNO 98. Saya mesti ketua pemuda. 99 saya ketua pemuda. PKR, dia ketua pemuda UMNO. Masa itu diktator 98. Saya tahulah siapa diktator 98. Sekarang ni ada jadi kawan kita juga. Diktator 98, penolong dia yang tua itu Mahathir. Yang muda itu ketua muda nama dia Hishamuddin. Saya nak ingatkan tahun 98. Oh, dia segang kita habis-habisan. Tapi tak lut. Kita tak heran dengan Hishamuddin. Sebab tu ada orang kata macam-macam lah. Orang sebut dia ni kan. Awla macam-macam lah. Ketua muda aw lah, tak kisah lah. Tapi kita tak lut, kita tak heran. Sebab itu sampai Dr. Mahathir terpaksa buat Puteri UMNO. Buat Puteri UMNO sebab ketua pemuda masa tu tak boleh. Tak ada kesan lawan pemuda keadilan pada masa itu. Lantik ketua puteri. Jadi ketua puteri ini lagi garang daripada ketua muda. Kadang juga kita pun confuse. Mana satu lelaki, mana satu perempuan. Ini 98, ya, 98, 99. Saya sparekan dulu hak puteri. Sekarang saya nak sebut ketua muda. Tahun 98. Saya sebutkan dia secara spesifik, saudara, sebab dia menjadi watak utama yang membantu Azmin Ali untuk melakukan pengkhianatan. Azmin Ali boleh cek rekod. Boleh tanya Azmin Ali, cek rekod. Jadi menteri saja, menang federal, tubuh kerajaan, Mahathir lantik jadi menteri, Hishamuddin tak ada jawatan, hilang jawatan, tak jadi menteri. Tetapi rekod menunjukkan, diary rekod menunjukkan, secara rasmi dan tidak rasmi, Azmin Ali berjumpa Hishamuddin Hussein On hampir setiap malam di rumah Hishamuddin. Ini saya nak bagi tahu. Dulu masa sejelajah saya dah sebut, tapi sekarang saya lebih spesifik. Sebab saya nak pengkisahan ini macam pengkisahan si kita. Faktanya jelas, dihadamkan betul. Fokus kita jelas supaya supaya pertarungannya hebat dan ia dikenang zaman berzaman. Untuk apa? Untuk menjadi iktibar generasi yang akan datang. Sebab itu saya malam ini spesifik saya sebut. Azmin Ali kepala. Kita lawan habis-habisan. Watak utama kedua Hishamuddin Hussein On. Tiap malam dia berkomplot. Azmin diangkat oleh rakyat jadi menteri kerajaan reformasi. Boleh setiap malam bermesyuarat, berjumpa di rumah ketua pemuda UMNO tahun 1998 yang menjadi musuh nombor 1 pada reformasi. Ini dia komplot mereka. Memang mereka bersama dulu. Sebab itu saya tak heran. Tetapi dari segi rekod saya mau rakyat tahu. Ini watak-wataknya. Kita tak boleh kompromi. Ini kelompok yang langsung tak ada semangat perubahan dan reform. Hari ni konon dia buat pengisytiharan harta. Ni Hishamuddin ni sama dengan Azmin ni. Harta aset 1.5 juta ke 2 juta. Banyak itu aset ni. Rumah dia pun saya tak tahu puluh lah, tapi lebih lah daripada 2 juta. Lebih daripada 5 juta. Saya pernah sebut. Banyak juta.
dia boleh kata aset dia 1.5 ke 2 juta. Habis rumah tu rumah siapa? Rumah dia sekarang yang boleh. Maknanya tipu, bohong. 22 bulan tak ada kuasa, tak ada jawatan menteri, hilang jawatan menteri. Dia duduk macam mana? Macam mana pejabat dia? Berapa besar pejabat dia? Di mana pejabat dia? Berapa puluh staf yang dia bayar gaji? Mana dia dapat duit? Berapa ramai ahli-ahli parlimen? Kabarnya 20-30 orang yang dibayar setiap bulan oleh Syamuddin untuk berkompol dengan Azmin Ali. Sudah ingat lepas tumbang Tanjung Piai, mereka berjumpa di rumah Azmin Ali. Ingat. Ini semua yang dijaga oleh Syamuddin. Bukan jaga percuma. Dengan duit, dengan habuan, dengan bayaran bulanan, dengan staf yang ramai, dengan pejabat besar yang mewah oleh Syamuddin Husin. Hari ini dia boleh kata aset dia 1.5 juta ke 2 juta. Mana masuk akal? Ini pembohongan. Bohong pada SPRM tengah-tengah. Bohong kepada rakyat. Tak ada integriti. Inilah hukum mereka. Sama adik-beradik ni. Azmin pun sama. Sama juga kata dia 1.5 ke 2 juta. Saya tanya orang PKR tahu. Orang PKR yang 10 tahun dengan Azmin Ali tahu. Macam mana dia buat anak dia kahwin. Sekali kahwin saja pun 500 ribu ke 1 juta habis. Anak sekali kahwin, macam mana dia kata aset dia 2 juta. Kita kalau ada aset 2 juta, kita nak belanja kahwin, kenduri kahwin, sekali kenduri 1 juta. Mana masuk akal? Tu tak kira lagi yang naik business class, naik first class, pergi London, pergi Tokyo, satu keluarga, puluh-puluh orang. Berjumpa pula Maghribi pula, kat Morocco. Kan? Azmin Ali dengan Hishamuddin. Cuba kira semua perbelanjaan mereka. Tak masuk akal. Open house hari raya. Sebelum jadi menteri. Masa jadi pemimpin PKR. Belum jadi menteri. Ini saya tanya ke kawan PKR ramai. Melaka yang datang hari ini. Orang lama. Tengok rumah Azmin Ali. Masa dia buat open house. Macam mana dia punya food spread ni. Makanan yang dihidangkan. Kanopinya. Belanjanya macam mana? Puluh ribu. Ratus ribu. Bukan puluh. Ratus ribu sudah. Tak masuk akal orang yang ada 1 ke 2 juta aset ini akan boleh berbelanja setiap tahunnya dan kenduri anak-anaknya, belanja perjalanannya berjuta-juta dengan aset 1-2 juta. Apa maknanya saudara? Tak ada integriti, bohong, mempermain-mainkan institusi kerajaan, mempermain-mainkan rakyat. Sebab itu kita gerak 98. Hari ini, malam ini kita desak SPRM tangkap Azmin Ali, tangkap Hishamuddin kerana buat kenyataan palsu, perisytiharan harta palsu. Dua-dua watak ini mesti ditahan dan ditangkap. Kalau kita serius mahu lawan. Tapi kalau kita ambil sikap main-main, okey, kita akan dikenang zaman berzaman. Saya nak bagi ingatan. Baik ketua polis, ketua SPRM, Datuk Seri Azam, kawan saya bekerja lama dengan dia. Saya lebih rapat. Saya tahu dia orang ada integriti, jiwa SPRM. Saya minta, dan saya tahu dia ada dapat tekanan. Banyak tekanan. Tapi saya minta mereka untuk bangkit sekarang. Demi rakyat. Demi apa? Supaya kita ni dikenang sebagai satu bangsa yang punya tamadun. Rakyat yang ada maruah. Yang berani tentang habis-habisan kelompok-kelompok yang seperti Azmin Ali dan Hishamuddin. Ini dua watak yang saya sebut malam ini. Dan kita gerak 98, kita akan kejar mereka. Saya nak bagi tahu Hishamuddin, keluarlah daripada Sembrong. Kamu jangan nak bergayut kepada orang Felda, orang kawasan pedalaman yang jauh. Kamu pun bukan asal situ. Sembrong senanglah menang. Saya cabar Azmin Ali kalau betul anak jantan. Kita pun tak apa nak tahu dia anak jantan tidak. Betul anak jantan, masuk Kuala Lumpur. Bertanding di Gombak Azmin dah ada, bertanding sebelah Gombak, Ampang. Berani? Kita cabar lawan situ. Kita akan pastikan, gerak 98 akan pastikan kita lawan dia habis-habisan. Sebab ini watak-watak yang kita tak boleh kompromi. Kita tak boleh kompromi, saudara. Kita kena lawan sekarang. Kita kena lawan mereka sekarang habis-habisan. Mereka berkomplot. Saya punya maklumat. Kita punya information yang datang daripada mereka orang yang pernah bekerja dengan mereka, yang dekat dengan mereka. Sekarang ini mereka tampil. Mereka pun tak boleh tahan. Ramai sebenarnya. Yang satu demi satu keluar dulu bersama. Mereka tak boleh tahan. Sebab mereka tahu
komplot ini bermula dengan Azmin Ali dan Hishamuddin. Ini komplot jatuhnya kerajaan, dan tentulah dia dibiarkan oleh manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Itu saya dah sebut lama dah. Dalam jelajah demokrasi saya meletih nak cerita dah waktu tu. Letih nak cerita. Sekarang kita nak fokus. Round pertama saya masa jelajah reformasi, saya ceritakan background. Round ini saya tubuhkan gerak 98 bersama kawan-kawan di Melaka dan semua tempat. Besok di Negeri Sembilan kita cerita gerakan. Kita cerita tumpuan. Kita cerita atas semangat apa kita bergerak. Kita mau cerita target-target, watak-watak. Besok di Negeri Sembilan ada seorang lagi watak. Itu orang Negeri Sembilan. Itu mudah sikit. Itu besok saya cerita kat Kuala Pilah. Negeri Sembilan. Sebab kita kena serius. Itu cara kita bergerak. Itu gerak 98. Kita fokus, kita lawan, kita cabar. Tak betul, mereka boleh lawan kita. Saya buat cara terbuka. Saya tak CP-CP. Saya tak kata bekas menteri yang dulu besar ketua pemuda pada tahun 98. Saya tak sebut. Saya sebut Hishamuddin Hussein. Dia seorang je nama Hishamuddin Hussein. Kalau ada pun dia seorang dalam menteri. Tak ada Hishamuddin Hussein. Saya sebut. Saya tak sebut ini bekas pimpin PKR yang saya rapat dulu. Dulu kawan baik saya. Sekarang dia pun dah hilang ke mana. Saya tak sebut. Saya kata Azmin Ali. Saya sebut nama. Itu sebab cara kita berjuang. Kita mau lawan, kita lawan betul-betul. Kalau kita mau lawan. Kalau tidak, jangan. Saya berdiri sini dengan komitmen itu. Ini negeri bertuah Melaka. Ini negeri hang tuah, negeri hang jebat. Ini negeri tamadun hebat. Ini juga negeri Sikitol. Ini juga negeri di mana Sikitol itu dipunggah. Segala kejijikan dan kebobrokan dan kejahatan Sikitol itu dipunggah, dirakam dan dipunggahkan oleh bangsa ini, oleh bangsa Melaka supaya ia dikenang zaman berzaman. Ini kehebatan Melaka. Kita mau ambil semangat Melaka. Saya mau tengok orang Melaka punya semangat itu untuk berjuang. Kita jangan berjuang sikit-sikit. Kerana pengkhianatan mereka, saudara, lebih teruk, lebih parah daripada segitu. Kita tak boleh main-main. Kita sedikit pun tak boleh main-main dan ambil sambil lewat perjuangan ini. Ini komitmen kita di Melaka. Baik, selesai bab nasional. Bab Melaka. Ini dua anak buah hebat. Mereka punya sejarah hebat. Sebab tu saya pilih Melaka. Syahrir ini nampak dia kecil macam ni. Ni kecil-kecil Celabi ni. Dia barisan harapan di 100,000 jalan kebun, dibuang kerja dan sebagainya. Rashid tadi disebut daripada masuk universiti lagi dia punya komitmen. Pada masa itu, zaman itu, saudara, bukan senang mahasiswa untuk menyatakan komitmen, tunjukkan sikap yang jelas untuk bersama dengan pembangkang melawan kerajaan. Ini anak-anak muda. Saya nak bagi tahu mereka dan kawan lain. Dia yang lama-lama senior-senior. Cerita anak muda senior kejati pula kan. Yang senior pun ada peranan. Melaka ni hebat, saudara. Yang moden, yang tadi yang lampau hebat, yang sekarang ni pun hebat. Baru ni menang, Melaka menang. Betul? Antara yang menang anak buah saya juga dulu kan. Tuk Sri Samsul Iskandar, Hang Tuah Jaya, kawasan ni lah, parlimen sini. Dia menang lawan ketua menteri. Ketua menteri sekarang jadi TYT ya. Kita tak boleh nak sentuh banyak lah kan. Tapi masa saya ketua menteri, anak muda Melaka lawan menang. Kebetulan dia ketua muda lepas saya lah. Adalah sikit saham saya kat dia. Dia menang. Bukan sekali, 2 kali. Hebat. Bukan senang jatuhkan pada first round. Dia jatuhkan ketua menteri itu. Masa tu dia ketua menteri. Susah dia TYT, susah sebut nama. Masa tu dia ketua menteri, dia jatuhkan oleh anak muda ini, Samsul Iskandar. Itu hebatnya. Saya masih ingat lagi masa mula tahun 98. Datuk Seri Anwar Ibrahim datang. Kita ikut and convoy. Datang Melaka. First round. Anwar datang ke Melaka. Di sini, Keruh. Depan. Tak bagi masuk. Tak bagi masuk dewan. Berucap tepi jalan. Dalam atas bumbung Pajero. Beribu orang. Orang Melaka. Hebat Melaka. Ya. Ketua Menteri Melaka. Bukan sekarang. Sekarang saya pun tak kenal siapa. Tak mana memang orang datang. Minta maaf lah. Yang sebelum ni. Azli Zahari. Betul nama? Azli.
Hebat. Walaupun sekejap, 22 bulan, bagi saya, dia memperpamerkan antara ketua menteri, seorang ketua yang terbaik yang pernah kita saksikan. Betul? Setuju orang Melaka? Ya. Hebat Melaka. Ya. Itu kehebatan. Maknanya yang lampau pun hebat, yang sekarang pun hebat. Pengkhianat hebat pun ada. Ada kepala-kepala tu, saya tak nak sebut nama pemuda-pemuda zaman saya, pengkhianat, ya, tapi itu kecil kalau nak bandingkan dengan si Kitol dan juga yang 2 ekor tadi saya sebut, ya. Ini kecil, tapi ramuan kehebatan itu hebat. Tetapi ya, dalam masa yang sama saya minta fokus. Ya. Ada kes pengkhianatan bukan sekadar dalam PKR, tetapi juga di luar PKR yang khianat. Saya minta fokus. Payah rumput, adonnya itu, yang antara tokoh yang mempamerkan pengkhianatan, yang menjijikkan. Siapa nama? Siapa nama? Rafiq. Ingat Syarif tak wani sebut nama. Berani. Ya, Rafiq. Tas Gerak 98 kepada Gerak 98 Melaka, kita kena ganyang habis-habisan. Payah rumput, ini pengkhianat Melaka, mesti diganyang habis-habisan. Saya dah bagi tahu Rashid, bagi tahu Syarif, next saya turun payah rumput. Parlimen tangan batu. Ini tumpuan kita. Sebab apa, saudara? Sebab kita kena ada fokus. Kita tak mau kita melalak, bising tanpa fokus. Kita mau fokus, dan fokus itu ketetapan. Bila kita pilih, ada sebab. Memang dia ada sebab. Memang dia punya rekod yang menjijikkan. Ya, pengkhianatannya luar biasa jijiknya. Tak tahan kita menengok. Saya kat jauh Melaka pun tak boleh tahan. Yang dekat Melaka lagi tak boleh tahan. Sebab itu kita tumpukan. Ini mesej saya kepada Gerak Melaka. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, poin akhir agenda nasional. Apa dia? Next. Sekarang semua sebut tentang PRU 15. Semua sebut tentang PRU 15. Menteri pun nak berubah. Pelik kalau menteri nak ubah ni. Selalu menteri yang tak nak ubah. Menteri nak berubah apa? Dia tunggu lah. Sekarang menteri satu demi satu menteri minta berubah. Terbaru penasihat UMNO ni, Tengku Razali ni, yang dihormati, jarang bersuara. Mana kalau sekali dia bersuara tu ada sebab. Kita have to take note. Dia sebut. Then we have to dissolve. Dia berubah. Maknanya kemungkinan berubah itu cukup dekat. Dan memang tanya saya, kerajaan Muhyiddin tidak boleh jadi kerajaan lagi. Muhyiddin tak boleh jadi Perdana Menteri. Dia tidak punya majoriti yang kuat. Tak boleh. Mustahil bergerak. A government cannot function with just a very slim 1 or 2 majority. Just cannot. Bila you dah jadi Perdana Menteri, you must take the opportunity being a Prime Minister untuk bina kekuatan, untuk cari coalition baru, untuk cari ahli-ahli parlimen, carilah macam mana pun untuk perkukuhkan jumlah majoriti yang dia ada. Kalau dulu mula-mula mungkin ada 112, ada orang kata 115, ada orang kata tak ada pun 112, tak cukup pun, macam-macam lah orang kata. Tetapi dia sudah jadi Perdana Menteri berbulan, sepatutnya dia sudah ada numbers yang kuat, yang kukuh, supaya dia boleh menggerakkan sebuah kerajaan yang berkesan. Dalam sidang parlimen baru ini, hari pertama pengundian jelas menunjukkan he just doesn't have the numbers. Dia tak ada nombor itu. Secara prinsipnya dia harus letak jawatan. You cannot govern unless you assure atau you tunjukkan bahawa dalam tempoh-tempoh yang terdekat you boleh buat koalisi baru, buat perjanjian baru, tarik parti-parti besar yang luar kerajaan untuk bersama dengan kamu untuk memperkukuhkan numbers itu. Kalau dia boleh buat. Saya tengok makin lama makin layu dia, makin kuat. Maknanya tak ada. Apa maknanya sudah? Maknanya dia tak boleh govern. You just cannot govern. You tak boleh. Kerajaan ini tak boleh berfungsi. Betul ada majoriti sikit, itu pun dipertikaikan. Tak apalah, kita terima ada majoriti.
Walaupun ada 112, 113, 114, 115 pun saudara, it's still not enough untuk menjadikan kerajaan itu sebuah kerajaan yang berfungsi. Makanya saya percaya memang dia harus pergi. Kalau tak boleh, dia malu nak bagi, dia kena buang. Jadi itu mungkin jalan akhir. Bukan sekadar jalan akhir, itu mungkin jalan, satu-satunya jalan yang dia ada sekarang. Dan dia mungkin sedang melakukannya sekarang. Banyak kita dengar. Percaturan itu, pengagihan kursi, suara sana, suara sini, yang semuanya menjurus kepada pembubaran parlimen dan pilihan raya. Kita, apa tugas kita? Tugas kita mempersiapkan jentera. Apa tugas kita? Fokus untuk memperkukuhkan PH, memperkukuhkan agenda reformasi, memperkukuhkan semangat reform, memperkukuhkan pemimpin reform, dan tidak kompromi sama sekali. Tak boleh kompromi. Kita kena bangkit, kita kena angkat kerajaan reformasi, kita kena angkat ketua parti reformasi menjadi Perdana Menteri, mengetuai kerajaan reformasi, mengetuai jentera dan bala tentera untuk kita menghadapi pilihan raya. Kita takkan kompromi dan tak boleh kompromi dan tidak akan pernah, never kompromi orang lain selain daripada Anwar Ibrahim untuk mengetuai kerajaan itu. Ini bukan soal Mahathir tak boleh jadi Perdana Menteri. Ini juga soal bukan saja Mahathir, kita tak terima siapa pun selain Anwar Ibrahim untuk mengetuai kerajaan reformasi, untuk mengetuai bala tentera reformasi. Sebabnya apa, saudara? Ini bukan sebab emosional. Saya pernah bertemu dengan Anwar Ibrahim. Saya pernah bergaduh dengan Anwar Ibrahim. Saya ada perbezaan dengan beliau. Ya, saya cakap tentang saudara. Ada, saya berbeza dengan beliau. Antaranya yang tu, Sikitol, 13 tahun saya tunggu sampai Sikitol ni keluar. Parti PKR. Barulah saya mohon masuk. Itu antara sebabnya perbezaan. Itu. Ada perbezaan. Tetapi saudara, dari sudut untuk mengangkat agenda reformasi, yang kita tak boleh kompromi lagi. We cannot kompromi. 22 bulan ni cukup. Sepatutnya cukup mengata kita. Kita tak boleh lagi kompromi. Kita tak boleh lagi benarkan siapa pun lain. I have nothing against Syafiq Hamdan. Dia my senior di Victoria Institution. Kami satu sekolah. Saya anggap dia sebagai abang saya. But dalam case reform, I'm sorry, I cannot support you because I love reform more than anything else. Kita mahu agenda reform. Tak ada orang lain pemimpin selain Anwar Ibrahim yang komited untuk melakukan reform, yang berani secara terbuka melawan kelompok-kelompok kronisme, yang berani secara terbuka melawan kelompok-kelompok elit yang kaya, yang menguasai perindustrian, kapitalisme, kapitalis, yang melahap, bukan semuanya jahat, yang kroni, yang melahap harta kerajaan hanya dengan bergayut kepada tiang-tiang kuasa. Ini Anwar Ibrahim tentang habis-habisan secara terbuka. Ini saya tak nampak mana-mana pemimpin lain besar yang bangkit dan tentang secara terbuka. Sebab itu kita tak boleh benarkan selain Anwar Ibrahim. Sebab itu saya minta pimpinan PH untuk juga berani dan komited dan jelas untuk mendukung dan mempertahankan hanya Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Kerajaan Reformasi. Itu penting, saudara. Kalau kamu tak punya kekuatan itu, kalau kamu ada percaturan lain, kalau kamu ada perkiraan lain, saya rasa saudara bersetuju dengan saya untuk kita buka pintu bagi mereka keluar daripada PH dan tak perlu untuk bersama dengan kita. We can't afford. Kita tak boleh kompromi lagi, saudara. Kita tak boleh biarkan lokomotif reformasi ini di-hijack oleh orang-orang yang tidak percaya kepada reform. Apatah lagi mereka yang memang senang, yang sedia betray reform. Saya terang-terang bagi tahu Mahathir memang daripada awal dia khianat reform. Itu terang. Saya cakap dulu, dah terbukti sekarang. Syafiq Hamdan, saya tak nak sebut yang itu. Tetapi sekurang-kurangnya, saya nak bagi tahu, saya tak kata dia khianat, tapi saya tak nampak komitmen beliau ataupun mana-mana pemimpin lain yang komited untuk lakukan reform.
Sebab itu we cannot compromise. We cannot compromise. Kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh benarkan. Ini komitmen Gerak 98. Kita tak akan benarkan, kita tak akan sokong dan malah kita akan lawan. Kita akan pastikan bahawa gerakan untuk menghadapi PRU15 hanya diketuai secara jelas oleh orang yang bernama Anwar bin Ibrahim, tidak orang lain. Ini komitmen kita. Dan ia mesti dilakukan sekarang. Saya sebut ni ada sebab, saudara. Saya sebut ni ada sebab. Sebab tak jelas kadang-kadang. Di kalangan kita pun, di kalangan yang kononnya satu komponen pun tak jelas. Sekejap Anwar, sekejap bukan Anwar, sekejap tunggu nombor, sekejap tunggu tak cukup nombor, sekejap tunggu formula ini, sekejap formula lain. Apa yang susah sangat? Kemaruk sangat kuasa. Nak sangat jadi menteri, nak sangat balik jadi menteri at all cost, sampai sanggup kompromi untuk bagi laluan kepada tokoh-tokoh yang belum tentu komitmen mereka pada reform. Tak boleh. Apa yang sayang sangat jawatan? Saya boleh cakap sebab saya hilang jawatan. Saya bukan dipecat, saya letak jawatan. Muhyiddin dipecat. Kalau dia tak dipecat, belum tentu dia lawan Najib. Saya tak dipecat. Saya boleh duduk diam dan saya akan boleh terus jadi pegawai tinggi di Kementerian Kewangan dengan gaji hampir sama dengan menteri. Tapi saya letak jawatan. Sebab apa? Kita tak boleh kompromi dengan perkara-perkara anti-reform. Sekarang ni pun apatah lagi mereka pemimpin besar. Saya hanya orang kecil. Tetapi ini pemimpin besar yang mendapat dukungan rakyat, yang kita dokong selama ini puluh tahun. Saya minta mereka berdiri kali ini dan mesti sekarang. It must be now. Sebab PRU15 boleh berlaku bila-bila. Pembubaran boleh berlaku bila-bila. Kita tak mau kita terperangkap. Bila dah bubar, kita dilihat lemah dan makin lemah. Kenapa? Kerana kita masih tak jelas untuk mengangkat seorang tokoh reform untuk mengetahui reform. Untuk berperang habis-habisan. Untuk berdepan dengan rakyat. Ini yang saya ingin tegaskan pada malam ini. Sebab ada tanda-tanda itu, saudara. Besok lusa ni saya dapat dengar. Ada macam-macam. Nak tunggu formula lain pula. Kalau tak ada, tak cukup nombor, kita pakai formula lain pula. Orang lain pula jadi calon Perdana Menteri. We cannot accept this. Kita nak bagi tahu malam ni jelas. Gerak 98, saya dan kawan-kawan, kita bagi mesej jelas. We will never compromise. If you do this, kalau ada kalangan pimpinan yang kompromi dalam bab ini, kompromi, angkat tokoh lain, we will fight. Setuju? I have the mandat from Melaka. Negeri hebat, negeri bertuah, negeri hang tuah dan negeri hang jabat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tak apa lah. Sebab tak kata yang tahu